Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, sidang penonton rancangan Solusi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ada satu tempat tu saya pergi forum, tuan-tuan. Saya cakap macam ni lah. Tiba-tiba ada satu majlis habis tu ada sesi soal jawab. Seorang pakcik pergi dekat mic. Dia kata apa? Ustaz, saya dah buat ustaz. Saya dah cuba jadi imam. Tapi ustaz, saya memang tak boleh duduk kat depan ustaz. Kalau saya jadi imam saya gemetar ustaz. Habis kaki-kaki saya bergerak. Kain-kain jubah saya habis gede-gede bergetar ustaz. Dia kata. Habis macam mana abang buat? Saya buat ustaz, tak boleh, saya tolak rumah saya jadi imam ustaz. Habis kakak macam mana? Kakak pun terus jadi imam, saya jadi follow kat belakang ustaz. Dua-dua tak ada ilmu, tuan-tuan. Yang isteri pun satu hal, yang suami pun satu hal. Orang yang jadi imam ni bukan senang, tuan-tuan. Tak boleh jadi imam dekat masjid, jadi imam dalam keluarga. Macam dekat masjid juga. Nak jadi imam, ciri-ciri jadi imam ialah orang yang boleh bekerjasama. Ciri-ciri imam ialah bacaannya bagus. Ciri-ciri imam ialah akhlaknya bagus. Ciri-ciri imam ialah lebih warak dan tawaduk daripada orang lain. Bukan pakaian saja. Macam ada satu kes, pengurusi masjid balik daripada haji. Dulu tak ada pakai jubah, pakai serban. Balik pada haji pakai jubah, pakai serban. Duduk kat depan masjid, duduk kat depan saf depan. Kebetulan pula tu imam lambat sampai. Orang cari nampak dia pakai yang paling alim. Lalu orang tolak dia. Haji ambil berkat sikit jadi imam. Dia kata, tak boleh. Akhirnya tolak sampai ke depan juga, tuan-tuan. Bila sampai ke depan, terus jadi imam angkat takbir. Allah, sambil badan bergetar, tuan-tuan. Menggigil, gugup. Baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba dengar enjin motor tu imam makin lama makin dekat. Alhamdulillah. Tu imam dah sampai, dia kata, kita berhenti. Ini juga tak betul. Saling kerjasama antara satu sama lain. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa ini merupakan senjata orang mukmin. Apa lagi senjata Allah Taala buat? Ya. Tuan-tuan ingat ada peristiwa di mana Nabi kita nak berhijrah secara rahsia bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, yang Sayyidina Ali karramallahu ganti tempat tidur Nabi itu. Nabi baca ayat apa? Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda. Lalu Allah Ta'ala turunkan senjata Allah. Apa dia senjata Allah? Apa dia, tuan-tuan? Mengantuk. Tak ada dalam skat ke, tak ada torpedo ke, tak ada M16 ke, tak ada apa. Mengantuk. Allah Ta'ala buat senjata mengantuk. Bila mengantuk, cuba tengok akhlak Nabi macam mana. Cuba tengok akhlak Nabi macam mana. Adakah bila mengantuk tu Rasulullah keluar, tengok semua tentera yang nak bunuh dia tu tidur, dia pergi sekeh kepala, dia pergi tampar kepala, atau beri jentik lubang telinga? Tak ada kan? Ini akhlak Rasulullah. Tapi kalau kita, Masya Allah, macam mana? Dan apa lagi, tuan-tuan? Yang lagi ialah bersifat qanaah. Bersifat qanaah. Dalam majalah Solusi ini, tuan-tuan boleh semak, ada ditulis para penulis kita berkaitan dengan mahmudah lawan mazmumah, iaitu qanaah. Qanaah lawan dia apa dia? Lawan dia tamak. Qanaah ini ialah berpada-pada dengan apa yang ada, berpuas hati dengan apa yang kita ada, dan dalam erti kata lain ialah redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang merupakan rezeki, dan tidak minta lebih daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana ciri-ciri qanaah ini, tuan-tuan? Pertamanya, kita hendaklah selalu mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, atas setiap nikmat ataupun musibah. Allah Ta'ala kan kehidupan kita ni tak lari daripada masalah, dan kehidupan kita ni tak lari daripada nikmat yang Allah Ta'ala beri. Apa nikmat pada kita? Tuan-tuan cuba kira nikmat. Banyak. Tubuh badan kita ni, nikmat apa? Nikmat mata.
Ada orang yang tak boleh melihat mata dia. Betul ataupun tidak? Betul. Nikmat apa lagi? Nikmat mulut berkata-kata, lidah boleh berkata-kata, boleh lembut lidah. Ada orang lidahnya keras, menyebabkan dia jadi tak boleh bercakap, tak boleh bersuara macam kita. Nikmat apa lagi? Pendengaran. Ni kita bagi Allah Ta'ala buat telinga kita ni cukup cantik. Ini nikmat tuan-tuan. Kalau tak ada sebelah, mana orang aksiden dan apa sebagainya, tak ada sebelah, tak ada nikmat tuan-tuan. Tak boleh pakai subang, tak boleh pakai spek. Nak sangkut spek macam mana? Tak boleh. Tak ada telinga. Buat telinga palsu. Tak sama dengan ori. Yang cetak rompak tak sama dengan ori tuan-tuan. Mata. Ya, ada pakar mata, dia boleh buat repair dan sebagainya, buat lastrik dan sebagainya, boleh melihat balik. Tapi ada setengah orang buta tuan-tuan. Tak dapat tengok langsung. Tangan. Ada 5 jari, saling bekerjasama antara satu sama lain. Bersyukur, qanaah dengan Allah SWT, qanaah dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Kan? Ada setengah orang dia tak qanaah tuan-tuan. Minta maaf cakap, di kalangan orang kita pun ada, bila dah masuk umur 40, 45, dia dah nampak menggelebeh kendur dekat sini tuan-tuan. Nak orang yang, yalah orang suka cantik kan, public figure ke apa, minta maaf cakap tak semestinya. Ni tempat lain, bukan dekat Malaysia, tempat lain. Berkedut dekat sini, berkedut dekat sini. Tanda ketuaan. Tapi orang yang tak qanaah ni, tak berpada-pada dengan apa yang ada ini, dia berusaha bagaimana untuk mengelakkan kedut ini tuan-tuan. Dengan cara buat pembedahan, dengan cara buat penyuntikan, dengan cara itu, cara ini, makna dia tak nak lagi jadi tua. Tak qanaah. Ya? Macam-macam perubahan dia buat anggota-anggota badan. Dia buat perubahan tuan-tuan. Daripada kecil jadi besar, daripada kendur jadi macam-macam lah. Ini orang yang tidak qanaah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi tanda-tanda orang yang qanaah? Jarang merungut ataupun tidak merungut langsung. Tak merungut, tak menasabah sangat. Jarang merungut. Dia tak, tak boleh. Ish, teruk sungguh. Jarang. Kalau ada tanda-tanda macam tu, mana kita ni bukan orang qanaah tuan-tuan. Itu kita sebut, ada setengah orang sebut apa? Benda-benda yang tak baik tuan-tuan. Minta maaf cakap, haram jadah. Nak marah sangat, sebutlah benda-benda baik, astaghfirullahalazim dan sebagainya. Itu tanda orang qanaah. Rasulullah tak pernah marah kat orang. Rasulullah pun tak suka melampau-lampau dah kalau gelak ketawa. Rasulullah kalau paling dia nak ketawa pun, dia senyum, sengih, nampak gigi sikit dah. Kalau kita tahap itu, kita dah tahap ketawa terguling-guling tuan-tuan. Itu kena ada qanaah. Apa lagi ciri-ciri orang qanaah? Redha dengan segala ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala bagi penyakit kepada kita. Bila masuk umur 40, kena jaga. Makan, kena jaga. Tidur, kena jaga. Apa pun kena jaga. Sebab apa? Penyakit mudah nak datang. Ini bukan kata orang 40 saja, orang 30 pun kena jaga, orang 20 pun kena jaga. Tapi potensi besarnya ialah masuk umur 40 ke atas. Tak berpada-pada, tak reda dengan segala ketentuan Allah SWT. Bagi penyakit sikit, kita dah mula nak merungut. Bagi penyakit sikit, kita dah mula jauh dengan Allah SWT. Bagi penyakit sikit, kita dah mula pertikaikan apa yang Allah Ta'ala buat kepada kita. Apa lagi ciri orang yang qanaah? Sentiasa berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berbaik sangka. Redha dengan apa Allah Ta'ala bagi pada kita. Apa lagi cirinya? Sentiasa berfikiran positif. Tadi saya telah sebut. Lagi apa? Tidak berputus asa tuan-tuan. Masalah kepada kita ni masalah. Kita tak boleh katakan, oh ya Allah, kenapa aku saja Allah Ta'ala bagi masalah? Kan? Kenapa orang lain tak ada masalah? Orang lain lagi banyak masalah pada kita, dia tak cerita kat kita saja tuan-tuan. Kita jangan mudah keliru, mudah hapus semua sekali. Kemudian apa lagi? Berpuas hati dengan sesuatu yang sedikit. Kita macam mana? Kalau boleh yang sedikit nak tambah. Rasa macam tak cukup saja tuan-tuan. Dah ada kereta 1 tambah 2. Yes, keperluan 2. Sebab isteri pun bekerja. Dah ada 2 nak tambah 3. Dah ada kereta baik nak tambah lebih baik lagi. Kereta tu tak rosak lagi pun. Tak habis bayar lagi pun. Nak tukar yang lain dah. Ada setengah orang dia boleh pakai kereta mula-mula beli sampai 20 tahun. Pakai kereta tu lah. Ada kawan saya memang tetap sampai sekarang kereta dia ada. Dah habis bayar pun semua sekali, dia beli pula kereta lain. Ada 2 kereta sepanjang dia berkhidmat tuan-tuan. Berpuas hati, meminta kepada Allah dan kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Meminta kepada Allah dan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Fa'iza azamta fatawakkal ala Allah. Bila telah kamu berusaha, kamu berazam, akhir sekali kamu sangkutkan harapan itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, lawan orang Qanaah apa dia? Orang apa? Orang yang tamak, tuan-tuan mati Allah Ta'ala. Apa? Tamak. Tamak ini ialah orang yang tidak berpada-pada dengan apa yang Allah Ta'ala beri kepada mereka. Bagaimana kita nak membina qanaah ni, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam majalah ini, tuan-tuan kalau baca, dia sebut apa? Yang pertama, kita hendaklah memahami konsep qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakkan rasa syukur dan sentiasa tingkatkan amalan ibadah kita, terutamanya ialah solat. Saya nak bercerita sikit berkaitan dengan solat ni, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para penonton sekalian. Masalah dalam solat ialah, saya sebut dah rancangan yang lepas, iaitu berkaitan dengan tidak khusyuk. Kita semayang, tuan-tuan, kita Allahu Akbar, semayang. Kadang-kadang semayang boleh lepas Fatihah tu, kalau kita jadi makmum, imam baca panjang sikit, kepala kita dah bergerak ke tempat lain. Kadang-kadang barang hilang pun boleh jumpa dalam solat, tuan-tuan. Barang kita hilang, boleh jumpa kunci. Saya pernah nampak semayang, dia semayang Allahu Akbar. Tangan dia ni, saya duduk perhati tengok tangan. Cari. Dia seluk dalam kocek seluar. Dia menganggap, ada. Cari benda tak tahu apa, tuan-tuan. Tangan dia mencari macam tu. Ya Allah, tengok. Tak khusyuk, tuan-tuan. Kadang Allah kita semayang nampak macam khusyuk. Tapi bila cicak jatuh ke depan, kita pun terkejut. Tak khusyuk lah tu. Tak khusyuk. Kadang-kadang, ingat, bila imam baca lama, Allahu Akbar semayang. Semayang maghrib. Imam baca lama sangat. Kebetulan ada pemain bola, tuan-tuan. Lepas ni cepatlah sikit. Imam aku nak tengok bola ni, Chelsea lawan Manchester. Cepat sikit. Jadi dah tak khusyuk, tuan-tuan. Jadi bagaimana nak khusyuk dalam solat? Nak khusyuk dalam solat ada beberapa perkara pandangan ulama, tuan-tuan. Yang pertamanya ialah, kalau nak khusyuk dalam solat, tuan-tuan catatkan. Yang pertamanya ialah wuduk yang sempurna. Kulit kita ni, tuan-tuan, kulit kita ni, nama kulit dia ada tumbuh bulu roma. Siapa kulit tak ada tumbuh bulu roma, itu tak normal nama dia. Okay? Tempat tumbuh bulu roma dia panggil liang roma. Kalau daun dia ada liang stoma, tempat proses fotosintesis, terima cahaya matahari dan sebagainya untuk buat makanan untuk pokok. Tapi kita ada liang roma, tempat tumbuh bulu roma. Kalau kita tangan, contohnya tangan, kita hulur saja bawah air paip tanpa kita sapukan, bila kita tengok balik dalam kaunter, dia akan nampak bahawa air itu tak masuk dalam liang roma. Jadi macam mana nak buat? Ratakan. Saya pernah nampak orang ambil air semayang, dia buka paip, dia hulur tangan dia. Hulur macam tu. Macam main la tamplung, la tamplung, macam tu. Tapi basuh muka macam mana? Dia angkat sikit dia punya songkok, dia hulurkan muka dia bawah paip. Macam tu. Tak sapu, tuan-tuan. Tak sapu dia. Bulan puasa sambil dia buka sikit mulut. Minum air, tuan-tuan. Semayang puasa tak. Bukan kita lah ni, cerita orang lain. Kan? So macam mana kena sapu? Ambil basuh kaki macam mana? Kita basuh kaki, basuh macam tu saja, turun sikit kalau kita kena selat bahagian kuku dan sebagainya. Baik, itu yang pertama. Apa ni kena buat? Jangan dengar tak buat, kan? Yang keduanya ialah dia panggil huduril qalbi. Huduril qalbi ini ialah hadir hati kita untuk mengerjakan salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kita dengar azan. Kemudian Allahumma rabb hazihi da'wati tammah, doa. Kita dengar azan. Rasa tak dalam diri kita nak pergi solat? Kalau ada rasa, maksudnya tuan-tuan akan khusyuk dalam solat. Tapi kalau tak ada rasa, tak akan dapat pergi solat, tuan-tuan. Tak ada rasa. Kita tengah bekerja, tengah buat apa dan sebagainya, lepas ni kita nak pergi solat tak? Rasa tak? Kalau nak pergi, kalau ada, maksudnya insya-Allah itu adalah ciri orang khusyuk dalam solat. Ya. Selepas daripada huduril qalbi, yang ketiganya ialah at-tafahum. Apa maksud at-tafahum, tuan-tuan? At-tafahum ini ialah kita faham apa yang kita baca. Terutamanya rukun qauli dalam solat. Al-Fatihah, niat, lafaz niat, kita faham. Macam kalau kita berdoa, kita tak faham, kekhusyukan tu tak datang. Sebab apa? Kita tak faham. Tapi kalau dalam solat, contohnya, Bismillahirrahmanirrahim,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Pemerintah yang besar pada hari kemudian siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang menghadap siapa ni? Menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang paling besar di antara yang besar-besar. Maha besar siapa? Allah Subhanahu wa taala, yang boleh menghidupkan kita, mematikan kita pada bila-bila masa, yang boleh menggembirakan dan menyedihkan kita bila-bila masa, yang boleh menyenangkan kita dan menyusahkan kita pada bila-bila masa. Menyusah. Bukan Allah Taala bagi kita susah, tapi bagi peringatan kepada kita. Kan? Kita menghadap siapa? Menghadap dia. Lalu kena pakai elok, kena ambil sembahyang elok, kena bacaannya elok. Itu ada setengah-setengah orang, tuan-tuan. Contohnya, kalau kita dapat anugerah khidmat cemerlang lah, tempat kita bagi anugerah kepada kita, anugerah khidmat cemerlang, maka kita diberi tarikh pada minggu depan untuk pergi terima sijil dengan siapa lah, dengan pemimpin besar kita lah. Kena pakai suit warna hitam macam ni, kena pakai tie dan sebagainya. Kita pergi, dah tu kita akan buat preparation sebab nak terima sijil. Tapi dengan Allah Ta'ala, kadang-kadang kalau kita sembahyang sendirian, baju pun tak pakai. Siapa? Saya? Bukan. Tuan-tuan, bukan. Orang lain ni cerita yang tak pakai baju tu lah. Tak pakai baju, tuan-tuan. Nampak pusat sembahyang, Allahu Akbar. Ish. Tak malu ke dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kita kena ada rasa malu. Kiri kanan malaikat sedang melihat. Gitu. Nah, ya, kena faham apa yang kita baca. Yang seterusnya adalah al-haya. Al-haya ini timbulnya perasaan malu dalam diri kita. Bila kita faham apa yang kita baca, tuan-tuan, dia secara automatik akan timbul perasaan ini, iaitu perasaan al-haya, malu. Malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Taala tahu belaka apa yang ada dalam diri kita, kekurangan kita, kecacatan kita, kepada siapa yang kita mengumpat, pada siapa kita buat jahat, semua Allah Taala tahu dalam hati ini. Benda yang kita tak tahu pun Allah Taala tahu. Contohnya apa? Penyakit dalam hati kita, Allah Taala tahu, kita tak tahu. Kan? Takkah kita sedang menghadap dia ni? Kita pergi temuduga pun getar lutut pada lutut. Jenuh minta dengan orang air tawar dan sebagainya sebab nak pergi temuduga. Ini menghadap Allah SWT 5 kali satu hari satu malam. Baju tak pakai. Masya-Allah. Bukan kita lah orang lain, tuan-tuan. Tuan-tuan semua pakai baju. Cak baju Melayu lagi. India pakai baju India. Macam tu keadaannya. Timbul malu dengan Allah SWT. Lagi apa, tuan-tuan? Dia panggil ar-raja. Kita sangkutkan harapan kita kepada Allah SWT. Semangkat takbir Allahu Akbar. Tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada lain kecuali menghadap ta'abbud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khusyuk. Ini kita tidak. Rancangan TV ada dalam kepala, baju anak tak gosok lagi, memasak masih tak beres lagi. Tuan-tuan, puan-puan, kalau sedang masak, masak dulu. Sebab tu masak jangan masa akhir waktu solat. Masak tengah-tengah. Bila masuk waktu terus solat, lepas tu masak. Nanti tengah masak, ikan tengah goreng, nanti habis hangit kentung. Ini keadaan dia. Seterusnya, tuan-tuan, nak khusyuk dalam solat ini ialah kena ada sifat rasa at-taqwa dalam diri kita. Taqwa. Bila tidak ada takwa tu yang jadi macam terfikir tentang benda lain itu. Sebab tu proses ni sebenarnya adalah continuity. Bermula daripada adanya huduril qalbi, kemudian bermula selepas tu wuduk yang sempurna dan seterusnya takwa. Dan yang paling akhir, tuan-tuan tolong amalkan yang ini. Nak khusyuk dalam solat, anggap solat kita, solat yang kita katakan solat zuhur. Anggap solat itu, solat zuhur merupakan solat yang terakhir dalam hidup kita. Ya Allah Tuhanku, kalau ini merupakan solat terakhir bagiku, bagilah aku kekhusyukan dan terima solatku. Kalau kita jadi imam, kita ingatkan kepada jemaah. Jemaah sekalian, kita anggap solat ini merupakan solat terakhir dalam hidup kita. Mudah-mudahan dia mendatangkan kekhusyukan. Nak tahu orang macam mana. Ini mungkin yang terakhir, lepas ni mungkin meninggal ni. Semayang betul-betul. Bagi orang yang dia tahu dia nak meninggal bila, kemungkinan solat dia khusyuk. Tapi kita tak tahu nak meninggal bila. Jadi anggaplah setiap solat itu merupakan solat yang terakhir dalam hidup kita. Cuba tentu amalkan. Masa semayang dengan keluarga, dengan isteri, bagi tahu anak-anak, bagi tahu isteri, anggap ini merupakan solat yang terakhir dalam hidup kita. Mudah-mudahan dia mendatangkan kekhusyukan kepada kita. Cuba buat. Saya dah amalkan benda ni, tuan-tuan. Saya dah amalkan dalam semayang dengan keluarga, semayang di masjid dan surau. Bila saya jadi imam, saya amalkan. Dan feedbacknya ialah makmum kata, Ustaz, kami terasa kekhusyukan itu. InsyaAllah, tuan-tuan amalkan ini.
Ini di antara perkara-perkara yang perlu kita khusyuk dalam solat. Tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat sidang penonton sekalian, insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini berkaitan dengan niat, berkaitan dengan bagaimana nak doa diterima Allah Taala, berkaitan dengan bagaimana kita nak khusyuk dalam solat. Mudah-mudahan tuan-tuan amalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu yang tidak diamal itu ibarat pokok tanpa buah. Pokoknya rendang, buah tak ada guna tuan-tuan. Tuan-tuan dengar hari ini sikit, tuan-tuan amalkan sikit pun tak apa. Tak guna. Kalau dengar banyak, satu tak amal, tak ada guna juga. Mudah-mudahan saya doakan tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT akan beroleh kebahagiaan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri sendiri, untuk isteri dan juga suami, untuk anak-anak dan seluruh ahli keluarga. Mudah-mudahan insya-Allah kita berjumpa lagi di lain rancangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.